Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas hari ini, ya, kimia tingkatan 4 akid, okay, kita akan mula membincangkan bab yang baru, ya, iaitu bab yang kelima, ikatan kimia. Ya. Setelah kita menghabiskan sukatan bab yang keempat pada hari Selasa minggu ini, hari ini hari Khamis. Jadi harapan cikgu untuk kamu membuat ulang kaji sepenuhnya, ya, bab yang keempat, ya, bab yang ketiga, bab yang kedua, supaya kamu tidak tertinggal dalam subjek kimia ini yang merupakan subjek teras, ya, bagi pelajar-pelajar aliran sains tulen. Ya. Jadi tidak ada kompromi untuk kamu tidak belajar bersungguh-sungguh, ya, pada peringkat awal ini, sebab jika kamu leka dalam pembelajaran ini, maka kamu akan jadi bermasalah, ya, pada kemudian hari, terutama tingkatan 5, bila kamu tak faham banyak perkara yang berkaitan dengan subjek kimia ini. Ya, jadi tolong buat ulang kaji berulang kali, study hard, study smart. Ya. Okey, so sudah 36 orang. Okay, kehadiran masih 36 orang. Mak Firdaus dah masuk. Adam Mukris tak masuk lagi ni. Dian Christina pun tak masuk lagi. Zahirul. Ikhwan tak masuk lagi. Osman Nafal pun tak masuk lagi. Ramai lagi tak masuk ni. Okey, jadi kita tengok kepada tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Iaitu berkaitan dengan ikatan kimia. Okey, dalam bab yang kelima ni, kita akan melihat kepada subtopik yang pertama, iaitu asas pembentukan ikatan kimia. Ya, itu adalah subtopik yang pertama. Asas pembentukan sebatian. Asas pembentukan sebatian. Yang akan membincangkan tentang asas pembentukan ikatan di dalam sebatian. Kemudian kita akan melihat kepada ikatan yang ada dalam sebatian, iaitu ikatan ion. Kemudian
ikatan covalent. Seterusnya, ikatan hidrogen. Ikatan datif. Ikatan datif. Kemudian kita akan belajar ikatan logam. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sebatian ion dan sebatian covalent. Okey. So inilah yang topik yang penting yang akan menambahkan lagi, sepatutnya menambahkan lagi kefahaman kamu terhadap kimia dan bagaimana kimia menerangkan sesuatu proses yang berlaku kepada bahan-bahan yang kita telah pelajari. Ya. Jadi secara asasnya, ikatan kimia yang akan kita pelajari ini akan menerangkan tentang bagaimana sesuatu bahan itu terbentuk melalui ikatan yang ada di dalam bahan tersebut. Ya. Jadi seperti mana yang kita telah pelajari sebelum ini berkaitan dengan bahan. Ya. Bahan ada dua jenis, ya, iaitu unsur dan juga bahan ada dua jenis ataupun kita kata jirim. Ya. Jadi cikgu akan ajar pelan-pelan dengan bimbang. Ya. Cikgu akan sentiasa ulang kaji. Bahan ataupun sepatutnya dalam bahasa sains kita panggil jirim. Ya. Seperti mana yang kita telah pelajari, bahan jirim itu terbahagi kepada dua. Jirim atau bahan untuk memudahkan kefahaman. Ada dua, iaitu bahan unsur. Bahan unsur. Dan satu lagi adalah bahan sebatian. Okay. So secara praktikalnya, bahan-bahan ini kita boleh jumpai. Ya? Kita boleh jumpai di dalam alam sekitar kita ni, di sekeliling kita, di dalam badan kita. Berdasarkan kepada dua jirim ini, ya, dua bahan ini. Ya. Jadi unsur seperti mana yang sepatutnya kamu sudah tahu, iaitu suatu bahan yang terdiri daripada satu jenis sahaja unsur. Ya. Manakala sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang terikat. Di sini yang kita nak fahami. Dua atau lebih unsur, oleh kerana ada dua atau lebih unsur yang berbeza, jadi dua atau lebih unsur ini dia akan terikat secara kimia, ya, secara ikatan kimia. Ya. Jadi untuk membentuk sebatian, ya, yang melibatkan dua atau lebih unsur,
maka dia akan memerlukan ikatan kimia. Okey, walau bagaimanapun, ikatan kimia ini bukan sahaja ada di dalam sebatian, tetapi dia juga ada di dalam bahan unsur. Sebab dalam bahan unsur, walaupun satu jenis unsur, tapi dia terdiri daripada lebih daripada satu atom. Terdiri daripada lebih daripada satu atom atau molekul. Jadi contoh-contoh yang unsur ni pula bahan unsur ni, zarah-zarah dia, zarah-zarah yang membentuk unsur ni terdiri daripada jenis atom dan jenis molekul. Okay. Bahan-bahan, zarah-zarah yang membentuk bahan unsur ini boleh terdiri daripada atom ataupun molekul. Tapi unsur ni dia maksudnya dia terdiri daripada satu jenis sahaja. Okey, contoh bahan unsur yang terbina daripada atom adalah, apa dia contoh dia? Semua jenis logam. Semua logam. Kena ingat tu, semua logam, semua logam terbina daripada atom-atom. Contoh kita ambil yang mudah, katalah besi, ferrum. Ferrum ni, kalau kita ambil besi, ambil satu batang besi yang tulen tu, so dalam dia terbina daripada banyak atom-atom besi. Okey, macam ni satu bulatan mewakili satu atom besi. Yang ini mewakili satu atom besi. So ada banyak, besarkan sikitlah. Ada banyak atom-atom besi dalam ni. So oleh kerana sesuatu besi tu, kalau kita nampak besi yang panjang, dalam dia ada atom-atom besi dan semua atom itu adalah atom yang sama. Dia punya atom tu sama. Atom ferrum, atom besi. Ibarat semut, semua semut yang sama. Jadi macam itulah. Jadi yang ini kita panggil sebagai bahan unsur. Sebab dia terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Dia terbina daripada satu jenis atom sahaja. Jadi dari segi ikatan kimia, antara satu atom dengan atom yang lain ni, kenapa dia boleh duduk rapat antara satu sama lain? Kita tahu semua logam adalah dalam keadaan pepejal. Jadi cikgu lukis macam ni, pepejal, logam besi, dia memang pepejal. Jadi sebab apa dia pepejal? Sebab zarah-zarah atom dia tersusun rapat, padat dan teratur seperti ini antara satu atom dengan atom yang lain, tersusun rapat. Tapi macam mana dia boleh tersusun rapat? Dia disebabkan oleh ada hubungan antara satu atom dengan atom yang lain. Ada hubungan antara satu atom dengan atom yang lain. Macam mana dia boleh berhubung? Perhubungan itu adalah disebabkan oleh kehadiran ikatan kimia antara satu atom dengan atom yang lain. Jadi maksudnya, kalau kita besarkan sikit, maksudnya kita ambil satu atom, kemudian atom satu lagi sebelah dia, atom satu lagi. Jadi antara satu atom pertama dengan atom kedua, atom ketiga ni, antara ni, kenapa atom satu dan atom dua boleh duduk rapat-rapat macam ni, 2 dan 3 dan seterusnya? Sebab antara atom satu dengan atom dua ataupun atom dua dengan atom tiga ni mempunyai ikatan. Ikatan kimia yang menyebabkan mereka duduk rapat macam tu. Jadi keadaan ikatan inilah yang menyebabkan
zarah-zarah ataupun atom-atom ni duduk rapat ke ataupun duduk renggang ke ataupun jauh antara satu sama lain. Keadaan ikatan, maksudnya ikatan tu kuat ke, ikatan tu lemah ke ataupun sederhana. So keadaan ikatan tu akan mempengaruhi kedudukan ataupun posisi setiap atom antara satu sama lain. Cikgu harap kamu boleh faham macam tu. So ini sebagai contoh. Ini unsur yang terdiri daripada atom-atom. Okey, sama juga unsur. Jadi nanti kita akan belajarlah apa nama ikatan kimia antara satu atom dengan atom yang lain di dalam logam-logam. Semua logam pepejar kecuali merkuri. Merkuri lah satu-satu logam yang berada dalam keadaan cecair. Tapi jadi cecair pun dia rapat-rapat juga, cuma tak teratur. Okey, unsur yang dibina daripada molekul-molekul. Molekul, zarah-zarah molekul. Kita tahu zarah ni ada 3 jenis, atom, molekul, ion. Jadi molekul ni apa? Molekul adalah zarah-zarah yang terbina daripada 2 atau lebih atom. Macam tu. Kalau atom ni maksudnya satu atom, satu atom bulat macam tu. Ini satu atom. Molekul pula. Okey, jadi molekul ni maksudnya 2 atau lebih atom terikat. Terikat antara satu sama lain. Secara ikatan kimia juga. Secara ikatan kimia. Yang mengikat dia tu ikatan kimia. Okey. 2 atau lebih. So contoh dia, kalau kita ambil satu atom yang lain, dia ada 2 atom. Antara satu atom dengan satu atom yang lain ni, tapi masih atom yang sama, dia ada ikatan antara ni. Yang menyebabkan dia terikat ni adalah ikatan kimia. Ini ikatan kimia. So kita akan belajar apakah ikatan kimia yang mengikat antara satu atom dengan atom yang lain. Tapi kenapa yang ini molekul? Sebabnya ada bahan-bahan yang zarah asas dia molekul. Contohnya apa? Contoh yang kita boleh bagi zarah unsur, bahan unsur, tapi dia zarah asas dia molekul. Apa contoh dia? Gas, oksigen yang paling mudah. Kenapa gas oksigen ni zarah dia molekul, bukan atom? Sebab bila dikaji, kita ambil lah satu, sebab ni gas. Okey, kita letak dalam satu bekas. Okey. Yang ini sebagai satu zarah oksigen. Ni satu zarah oksigen, ni satu zarah oksigen. Contoh. Jadi antara satu zarah dengan zarah oksigen, sebab dia gas, jadi dia tak duduk rapat macam pepejal. Pepejal antara satu zarah dengan zarah yang lain rapat-rapat. Kalau cecair rapat tapi tak teratur. Dalam gas pula, zarah antara satu zarah dengan zarah yang lain dia sudah jauh. Jarak dia sudah jauh. Kita nampak. Dari segi lukisan kita buat macam ni lah. Okey. So ni satu zarah. Satu bulatan mewakili satu zarah. Tadi cikgu dah sebut dan kamu dah perlu tahu zarah ada 3 jenis. Atom, molekul dan ion. Jadi zarah yang membentuk gas oksigen ni adalah molekul. Ambil ni, ini molekul. Molekul oksigen. Inilah zarah asas yang membentuk gas oksigen. Dia bukan atom. Zarah asas yang membentuk logam adalah atom. Zarah asas. Zarah asas yang membentuk gas oksigen adalah molekul. Sebab satu molekul dengan molekul yang lain ni dia terasing macam ni. Bila dikaji dia terasing, maksudnya yang paling asas
yang membentuk sesuatu bahan tu dia jadi macam ni. Dia jadi satu kelompok. Dan bila dikaji lebih detail, rupanya dalam satu molekul tu sebenarnya ada lagi yang membentuk satu zarah molekul itu. So dalam gas oksigen contoh, rupanya di dalam satu zarah molekul itu, di dalam dia terbentuk dua atom oksigen. Ada dua atom oksigen. Dua atom oksigen. So oleh sebab itulah kita kata bahan oksigen ni zarah dia molekul. Bukan zarah asas dia atom. Sebab yang paling asas sekali adalah molekul oksigen. Cuma dalam setiap molekul terbina daripada dua oksigen. Okey, boleh faham yang tu Itu yang penting sekali. Okey, jadi sekarang ni kita ambil satu molekul ni, kita besarkan. Satu molekul ni kita besarkan. Okey, dalam dia ada dua oksigen, dua atom oksigen. Okey. Dua atom oksigen ni, okey. Dia boleh rapat macam ni adalah disebabkan oleh ikatan kimia. Ikatan kimia. Jadi ikatan ini, dia terikatnya ni lah. Jadi menyebabkan dia membentuk molekul zarah asas dia. Jadi semua dalam oksigen gas ni, macam inilah keadaan dia. Okey, antara satu molekul pula dengan molekul yang lain, contohnya ni molekul pertama, ni molekul yang kedua, ni molekul yang ketiga. Antara satu molekul dengan molekul yang tiga ni pun dia ada hubungan juga. Ada ikatan dia juga. Dan tapi ikatan ni berbeza dengan ikatan yang antara satu atom dengan atom oksigen yang lain di dalam molekul. Hubungan ini dia ada ikatan kimia dia, tapi kita merujuk nanti kepada daya tarikan antara molekul. Itu berbeza. Jadi itu yang perlu faham Sebenarnya walaupun di dalam tu dah memang ada ikatan yang kuat, tapi antara satu zarah dengan zarah yang lain sama juga macam dalam logam. Okey, logam kita tahu dia dah memang atom. Jadi atom adalah zarah asas. Antara satu atom dengan satu atom yang lain ada ikatan kimia. Jadi dalam gas oksigen pun antara satu molekul dengan molekul yang lain pun ada ikatan kimia dia. Okey, ni ada ikatan kimia dia. Tapi dari segi keadaan dia berbeza-beza. Okey, ikatan kimia ni nanti kita akan tengok. Ni antara zarah. Ni maksudnya ikatan antara zarah. Ikatan antara zarah. Jadi nak kena beza lah. Kalau dalam gas oksigen sebab zarah asas dia molekul, so kita akan sebut ikatan antara molekul. Ikatan antara molekul sebab molekul adalah zarah asas. Kalau dalam logam, ikatan antara kita akan refer ikatan antara atom. Jadi nanti kita akan belajar apakah nama-nama ikatan antara atom di dalam logam, apakah nama ikatan antara molekul di dalam oksigen ataupun yang unsur yang terbina daripada molekul. Okey, bila molekul ni pula, okey, dalam satu-satu molekul ni pula ada ikatan dia yang lebih kuat yang menyebabkan dua atom oksigen ni bergabung. Ikatan ini juga sangat penting. Ni maksudnya bagi bahan unsur dan juga sebatian nanti, unsur yang terbina daripada molekul dia akan ada dua. Satu ikatan di dalam zarah. Ni kalau dalam molekul jadi maksudnya dalam molekul tu ikatan yang membentuk molekul dan itu di dalam molekul. Kita kata ikatan dalam zarah. Ikatan dalam zarah. Jadi ikatan dalam zarah tu yang ni lah.
ikatan di dalam zarah. Yang satu lagi tadi ikatan antara molekul. Ikatan dalam zarah atau ikatan dalam molekul. Jadi ada dua. Satu di dalam zarah, satu lagi antara zarah. Jadi cikgu nak gambaran tu kamu faham dulu. Okey, itu ikatan yang ada di dalam bahan unsur. Okey, jadi harap boleh faham yang tu. Dapat gambaran, yang penting faham dulu. Kita tengok kehadiran. Masih lagi 35, tak masuk lagi. Aduh. Zulfatah tak masuk lagi. Nurin Alia. Nurin Alia. Tak masuk lagi Nurin Alia. Nurin Alia Rashika. Ikhwan, baru masuk Ikhwan. Ikhwan, Osman Naufal masuk tak? Tak masuk lagi. Osman Naufal tak masuk lagi. Ini siapa ni? Ada Mukris tak masuk lagi. Nama pertama ni tak masuk. Dian Christina pun tak masuk lagi ni. Dian Christina. Macam mana ni? Okey, so kita teruskan. Okey, jadi harap boleh faham yang ni. Okey, inilah ikatan-ikatan yang ada. Kalau unsur atom, bahan atom, so dia ada satu je ikatan antara atom-atom tu. Dalam unsur yang zarah asas dia molekul, ada dua jenis. Ikatan di dalam molekul yang membentuk molekul itu antara dua atom oksigen contoh di sini, dan antara zarah pula. Jadi ada dua kat situ. Okey. Sekarang kita tengok sebatian juga pula. Macam mana? Okey, dalam sebatian, dalam sebatian seperti mana yang akan kita belajar dalam ni. Sebatian ni, dia dekat sini lah kita akan. Sebatian ni terbina daripada, terbahagi kepada dua jenis. Ni sebenarnya dalam tajuk 5.7 lah. Iaitu sebatian ion. Sebatian ion. Sebatian ion. Ada dua jenis. Dan satu lagi kita panggil dia sebatian covalent. Sebatian covalent. Okey. Jadi sekarang ni untuk sebatian ion dan sebatian covalent ni, sebatian ion ni apa beza dia dengan sebatian covalent? Sebatian ion terdiri daripada ion positif dan ion positif dan ion negatif. Contoh dia, contoh sebatian ion adalah garam. Kita ambil garam lah. Garam yang paling mudah iaitu natrium klorida. Okey. Natrium klorida itu garam masak tu. Natrium klorida.
terdiri daripada ion-ion natrium, ya, ion-ion natrium dan juga ion klorida. So ion natrium tu bercas positif, ion klorida bercas negatif, ya. Okey, so kita dah belajar apa simbol dia, formula molekul dia berdasarkan kepada sebatan ion ni, sebab cas dia, so dia punya formula kimia dia adalah NaCl, ya. Jadi tapi NaCl ni, ini formula kimia dia, ya, tapi dia adalah merupakan ion-ion, ya. Jadi di dalam natrium klorida tu, zarah asas dia adalah ion positif dan ion negatif. Jadi dalam sebatan ion, contohnya garam ni, ya, kita buat sini je lah, tak muat. Okey, so katalah kita ada garam ni, kita ambil kotak macam ni. Okey, katalah satu bulatan ni mewakili satu zarah. Oh, sekejap. Sebab ni pepejal, jadi susunan dia kalau kita lukis pepejal macam ni lah. Antara satu zarah ion dengan zarah ion yang lain, ya, dalam sebatan ion. Okey, sebab pepejal, so kita susun macam ni lah, ya. Okey, cuma apa kita nak faham di sini, dalam sebatan ion, ya, kita panggil setiap satu zarah yang bulat ni sebagai satu unit lah. Kita panggil dia sebagai satu unit. Ya. Satu unit ni maksudnya satu zarah lah, ya, yang mewakili satu zarah natrium klorida. Okey, kenapa kita kena sebut zarah ni sebagai satu unit? Dalam satu zarah ni, satu unit ni dia terdiri daripada ion positif dan ion negatif. Ya. Jadi oleh sebab satu unit, ya, sebab itu kita panggil dia satu unit. Ya. Satu unit bermaksud dia terbina daripada ion positif, ya, dan ion negatif. So bila kita tuliskan atas kertas, kita tuliskan satu zarah untuk sebatan ion ni sebagai satu unit seperti ini. Jadi bila kita nak tuliskan, lukiskan zarah bagi ion, sebatan ion, kita kena tulis macam ni lah. Okey, sebab dia satu zarah tu adalah melibatkan ion positif dan ion negatif. Macam ni. Ya, ini sebagai satu unit, iaitu mewakili satu zarah. Sebab sebatan ion dia memang ion-ion, ion positif dan ion negatif. Okey. So, jadi bila macam ni keadaan dia, setiap satu zarah dia terbina macam ni lah. Ya. Na positif, Cl negatif. Na positif, Cl negatif. Inilah keadaan yang berlaku di dalam garam. Macam ni. Na positif, Cl negatif. So kena faham, beza dengan yang lain tu lah. Okey, so untuk sebatan ion macam ni keadaan dia. Jadi kalau kita tengok keadaan sebatan ion macam ni, ya, dalam satu zarah tu ada satu unit ion positif dan ion negatif. Macam ni, ini membentuk satu unit. Ya. Okey, so berdasarkan keadaan ini kita boleh nampak ada lebih daripada satu ikatan kimia yang ada. Ya, ada lebih daripada satu. Okey, ikatan kimia yang pertama dalam sebatan ion ni adalah antara ion positif dengan ion negatif. Nampak ya? Sebab dia ion yang berbeza tapi dia membentuk satu unit. Membentuk satu unit zarah, semestilah ada ikatan. Ya. Jadi antara ion natrium dan ion klorida ni, apa yang menyebab dia terikat? Mestilah ada ikatan kimia. Okey, ada ikatan kimia kat sini yang mengikat di antara
ion positif dan ion negatif. Okey, itu satu ikatan. Apa lagi ikatan yang ada? Okey, sama juga macam yang unsur tadi. Ini ikatan di dalam satu zarah. Sama macam molekul tadi. Macam molekul tadi gas oksigen dalam zarah. Sekarang ni ada ikatan antara zarah. Maksudnya antara satu zarah ini dengan zarah yang lain ada ikatan lain pula. Okey. So sekarang ni antara satu ni, okey. Unit yang satu ni dengan unit yang satu lagi, okey, ini ada ikatan ni pula. Antara satu zarah dengan zarah yang lain atau satu unit dengan unit yang lain ni, ada dia punya ikatan dia. So kita buat macam ni lah. Okey. So satu unit dengan unit yang lain ni, okey, ni antara dia ada juga ikatan kimia. Jadi apakah nama ataupun jenis sifat ikatan kimia ni? Itu kita akan tengok nantilah dalam topik-topik yang disenaraikan. Jadi maksudnya inilah nanti kita ada ikatan ion, apakah nama dia nanti? Ikatan kovalen, kita ada ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam. Nah, ini semualah dah diperincikan dalam subtopik yang berbeza. Jadi untuk permulaan ini, cikgu terangkan yang ini supaya kamu nampak apa yang kita nak belajar. Jadi lepas ini, kamu dah tahulah. Maksudnya sekurang-kurangnya kamu memahami ikatan kimia ni apa benda. Dan di mana dia berada. Dan selepas ini, kita akan lihat detail sifat-sifat ikatan kimia tersebut. Okey, ni dalam sebatan ion. Okey, ni sebatan ion. Nanti kita akan belajar dalam ikatan ion ni macam mana ion-ion positif dan negatif ni boleh terbentuk. Jadi kalau kamu dah faham dalam bab yang kedua tentang berkaitan struktur atom, ion-ion positif negatif ni berasal daripada atom. Di mana atom boleh mendermakan elektron dan atom juga boleh menerima. Atom boleh menderma elektron. Dan atom juga boleh menerima elektron bila bertindak balas. Okey, so menerima elektron. Jadi bila sesuatu atom derma elektron, dia akan membentuk ion positif. Ulang balik supaya kamu faham lagi faham. Bila sesuatu atom itu terima elektron, dia akan membentuk ion negatif. So inilah yang terjadi kepada sebatan ion. Bila sesuatu atom tu bertindak balas dengan atom yang lain, ada yang derma, ada yang terima. Jadi bila tindak balas tu berlaku, dia akan membentuk bahan yang baru iaitu sebatan ion. So sebatan ion tu terdiri daripada ion positif dan juga ion negatif. Yang ini semua berlaku disebabkan oleh pemindahan elektron. Ada yang derma, ada yang terima. So jadilah sebatan ion dengan penerangan seperti ini. Jadi ikatan ion tu sebenarnya di sinilah. Di sinilah ikatan ion. Nanti kita akan tengok. Okey. Sebatan yang kedua iaitu sebatan kovalen. Kalau sebatan ion tadi terbentuk melalui pemindahan elektron. Ini kena ingat. Sebatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron. Okey. Untuk sebatan kovalen, sebatan ini terbentuk melalui perkongsian. Okey, nanti kita akan tengok detail dalam subtopik seterusnya. Perkongsian elektron. Dua keadaan yang berbeza. Ini perkongsian elektron. Yang sebatan ion tadi pemindahan elektron. So maksudnya untuk membentuk sebatan kovalen, tidak ada elektron didermakan ataupun diterima, tak ada.
Yang berlaku adalah elektron berkongsi antara satu sama lain. Macam mana dia berkongsi? Maksudnya atom A, cikgu tunjuk secara ringkas dulu. Contohnya kita ada atom A, struktur atom dia macam ni. Ni atom A, ni elektron valence dia. Kita ada atom B. Okey, ni dia punya elektron dia. Elektron valence dia yang ambil. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan rapat dan berkongsi. A dengan B ni akan berkongsi. Bila dia berkongsi, dia akan jadi macam ni. A ni dia tulis lukis yang dia punya ni je lah. Petala terluar saja, petala valence. Dia akan berkongsi, kita lukiskan dia macam ni. Dia berkongsi. Jadi yang elektron yang A ni, okey. Kita tulis kat sini, elektron B ni pun di sini. So dia berkongsi elektron. Maksudnya membentuk dua elektron di persilangan antara A dengan B tu. Elektron daripada A, elektron daripada B, dia rapat dan berkongsi antara elektron. So bila dua elektron ni daripada A dan B ni dia bergabung macam ni, so dia sebenarnya dia akan ada membentuk ikatan kat sini. Jadi perkongsian ini yang dipanggil sebagai perkongsian elektron. Jadi bila dua elektron berkongsi seperti ini, maka terbentuklah ikatan. Jadi di sinilah akan membentuk ikatan kimia. Dan ikatan kimia ini pula, ini yang dipanggil sebagai ikatan kovalen. Macam tu. Jadi sebatan kovalen adalah disebabkan kehadiran ikatan kovalen di dalam zarah asas dia. Jadi sebatan kovalen pun sama juga. Jadi kalau kita lukiskan sebatan kovalen, contohnya kita ambil sebatan kovalen ni, contoh kita ambil gas karbon dioksida lah. Gas karbon dioksida. Okey. So gas karbon dioksida sama juga kita buat bulatan mewakili satu zarah. Okey. Ini satu zarah. Kita buat 3 zarah lah Okey. Okey, dalam gas karbon dioksida, dia di mana karbon dioksida, gas ni adalah merupakan sebatan kovalen. Okey, satu zarah, ini satu zarah. Satu zarah ni, apa jenis zarah dia? Zarah dia adalah molekul lah. Kenapa molekul? Molekul definisi dia adalah yang ni tadi, kan, dua atau lebih atom terikat secara kimia. Okey, so zarah yang membentuk atau yang membina gas karbon dioksida ni adalah molekul. Jadi apakah atom-atom yang membentuk molekul karbon dioksida ni? Jadi dalam satu zarah, dalam satu molekul gas karbon dioksida ni terdiri daripada atom karbon dan dua atom oksigen. Macam tu. Atom karbon dan dua atom oksigen. Sebab itulah dia punya simbol formula kimia ada CO2. So berdasarkan kepada asas molekul yang membentuk gas karbon dioksida. So inilah dia, COO. COO. Macam tu. Jadi maksudnya zarah asas yang membentuk gas karbon dioksida ni adalah molekul karbon dioksida. Di mana dalam satu molekul terdiri daripada satu atom karbon dan dua atom oksigen. Okey, inilah dia keadaan dia. Jadi berdasarkan keadaan struktur gas karbon dioksida ni yang terbina daripada satu molekul, dalam dia ada atom karbon, dua atom oksigen. So kita akan dapat beberapa ikatan kat sini.
Ikatan yang pertama adalah ikatan di dalam molekul. Kita tengok ikatan dalam molekul. Ikatan di dalam molekul ni, okey cikgu besarkan satu molekul ni. Mula hang pula. Okay. Okey, kita ambil satu molekul. Okey. Dalam satu molekul karbon dioksida ada satu atom karbon, ada dua atom oksigen. Okey macam ni. Okey. So sekarang ni antara atom karbon dengan atom oksigen takkanlah dia duduk macam ni saja. Mesti ada ikatan yang mengikat antara karbon dengan oksigen ni. Mesti ada ikatan dia, kan? Jadi sekarang ni antara karbon dengan oksigen ni, ikatan inilah yang ikatan kimia. Dan ikatan kimia ni adalah dipanggil ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ni atau ikatan kimia antara karbon dengan oksigen ni, okey, yang inilah berdasarkan kepada perkongsian elektron. Jadi perkongsian elektron yang cikgu terangkan secara asas ni, yang ini berlaku di dalam molekul antara karbon dengan oksigen. So antara elektron pada karbon dengan elektron pada oksigen, dia akan berkongsi membentuk ikatan. Satu pasangan elektron akan membentuk satu ikatan kovalen. Jadi bagi sesuatu molekul karbon dioksida ni, sebenarnya dia punya perwakilan dia, kita akan lukiskan ikatan tu macam ni. Kenapa ada dua garis? Dua garis ni sebabnya ada dua pasangan. Setiap satu pasangan elektron, maksudnya satu daripada oksigen, satu daripada karbon. So yang ni akan membentuk satu ikatan. Jadi kalau ada dua garis ni, maksudnya ada dua pasangan lah. Dia akan jadi macam tu. Elektron daripada oksigen, elektron daripada karbon, dia akan rapat membentuk satu ikatan. So dalam karbon dioksida, dia ada jadi macam ni. Nanti kita akan tengok. Yang penting kamu faham keadaan keseluruhan dulu. Jadi yang ni di dalam molekul. Di dalam molekul ni, di dalam molekul ni ada sebahagian, ada ikatan kovalen. Dalam ni ada ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ni sangat kuat. Ikatan yang kedua adalah antara molekul. Ini antara molekul. Antara molekul ni pula ikatan apa? Ni ikatan lain. Dan ikatan antara molekul ni sebenarnya lebih kepada daya tarikan dia. Daya tarikan, nanti kita akan tengok. Dia sebenarnya ada. Nama ikatan kimia tu merujuk kepada daya tarikan. Jadi sebenarnya daya tarikan ni lah yang penting nanti. Kalau dia kuat, dia jadi cecair. Dia menarik antara satu zarah dengan zarah yang lain. Kalau daya tarikan tu lagi kuat, dia membentuk pepejal. Jadi sebenarnya yang daya tarikan ini penting dari segi takat lebu, takat didih. Kenapalah dia boleh tukar jadi pepejal, menjadi cecair, cecair menjadi gas? Sebenarnya disebabkan oleh daya ataupun ikatan kimia antara zarah-zarah. Jadi maksudnya ikatan antara zarah-zarah. Tak kisahlah antara molekul ke, antara unit atom, unit dan sebatan ion ke, ikatan antara zarah-zarah. Yang inilah yang menentukan dia tukar jadi pepejal, cecair dan gas. Jadi kalau kuatlah ikatan antara zarah tu, maka dia jadi pepejal. Bila ikatan tu makin perlahan,
semakin maksudnya semakin lemah dia jadi cair. Kalau ikatan tu semakin lemah maka dia jadi gas. Maka sebab itulah kita tengok zarah-zarah tu jauh antara satu sama lain. Okay, itu penerangan cikgu untuk yang berkaitan dengan asas pembentukan ikatan. Ya. Jadi dalam subtopik ni asas pembentukan sebatian, ya, tapi cikgu tunjukkan keseluruhan, ya, unsur dan juga sebatian. Ya. Jadi supaya kamu faham, ya, keseluruhan berkaitan dengan topik ini. Sebabnya kalau kamu tengok ikatan ion, ikatan kovalen ni memang dalam sebatian, ya. Tapi ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam ni dia sebenarnya dalam unsur, ya, dalam unsur. Ya, ada juga ikatan hidrogen, datif ni ada juga dalam sebatian. Nanti jadi sebab itu cikgu tunjukkan dulu keseluruhan untuk asas pembentukan sebatian ni secara menyeluruh. Ya. So untuk hari ini cikgu terangkan yang ini dululah asas pembentukan ikatan kimia. Ya. Asas pembentukan ikatan kimia. Jadi cikgu harapkan kamu faham tentang apa yang berlaku di dalam pembentukan ikatan. Jadi ikatan-ikatan apa yang ada dan bagaimanakah ikatan-ikatan ini ada di dalam setiap bahan. Ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi seterusnya nanti dalam kelas-kelas akan datang kita akan perincikan kepada sifat-sifat ikatan ion, kovalen, hidrogen, ikatan datif, ikatan logam. Ikatan logam ni sebenarnya dalam logam lah. Antara satu atom logam dengan atom logam ini. Jadi ada ciri-ciri dia. Ya, jadi untuk hari ini kita berhenti dulu takat tu. Jadi maksudnya hari ini kita bincang yang ni lah. Jadi minggu depan baru kita masuk kepada 5.2. Jadi dekat dalam grup tu, cikgu dah tertulis 5.2 ikatan ion. Nanti tunggu cikgu perbetulkan dulu sebab nanti senang cikgu nak rujuk. Cikgu nak tulis, cikgu nak padam yang ikatan ion ni. Lepas cikgu hantar dalam grup WhatsApp kimia tu, tajuk kita 5.1 saja baru kamu tulis kehadiran. Ya. Okey, so sebelum berakhir, tolong tunggu kejap. Cikgu nak rekod dulu. Dah 41. 41 berarti 39 orang. 39 orang. Siapa pun masuk ni? Ada Mukris pun tak ada lagi. Ifah pun masuk Bila Ifah masuk ni? Siapa lagi tak ada ni? Ariel dan Ikman. Osman Naufal baru masuk Osman Naufal. Kemudian baru-baru masuk ujung-ujung. Apa yang kamu faham masuk ujung-ujung ni? 39. Jadi Nurin Arlia Rashika baru masuk. Aduh. Kenapa lambat ni? Okey. Zulfatah tak masuk lagi. Okeylah, tak apalah. Jadi maksudnya 39 orang. Jadi ada 5 orang tak masuk. 5 orang tak masuk hari ni. Okey, so sampai situ dulu. Cikgu ucapkan terima kasih yang hadir dan mendengar. Cuba fahamkan jika ada sebarang masalah berkaitan dengan penerangan tadi, boleh tanya cikgu lah. Okey, dan nanti sebenarnya cikgu video ni, rakaman ni dia lambat sikit. Nanti cikgu akan post balik dalam grup lah. Cikgu akan masuk guna YouTube lah. Cikgu upload ke YouTube and then dah siap dekat YouTube tu baru cikgu post ke dalam grup. Untuk yang sebelum-sebelum ni pun memang ada lah. Semua ada dekat channel cikgu lah. Channel cikgu Muhammad Khairul Nizam. Okey, so sampai di situ dulu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So boleh lihat meeting kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.
Tolong buat latihan ya. Macam biasa cikgu tak perlu ulang Masih Latihan ego, dan masih juga ego. nota. Latihan dan juga nota. Jangan isi dulu cikgu nak perbetulkan dalam grup WhatsApp. Itu je. Saya nak tanya. Saya je. Nota dan latihan kena buat sampai mana? Nurin Alia, jangan isi dulu. Masuk lambat, kau isi dulu. Tadi siapa tanya tadi? Tak kenal lah. Zainudin. Zainudin? Ya, cikgu. Kenapa? Nota dan latihan buat sampai mana? Cikgu tak jelas lah kamu punya suara ni. Kamu tulis lah macam ni lah. Kamu tanya dalam ni dengan personal dalam WhatsApp. Cikgu tak apa clear kamu punya ni suara. Ya? Okay. Zainudin. Nanti Ya, kamu tulis lah dalam WhatsApp. Personal WhatsApp. Okay, Cikgu baik, tak apa dengar kamu punya suara. Okey ya? Okey, Okay. itu saja. Apa lagi, cikgu?